Betul, kalau tengok dalam sejarah, memang Nabi sendiri tak pernah sambung. Dia jadi selepas 300 tahun selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua perkara ni dibuat adalah untuk masalah yang baik, iaitu sebab masyarakat makin melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama buat, sebab itulah tok-tok guru buat dengan selawat dan sebagainya supaya kita lebih mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada cerita tadi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, sebenarnya jadilah hampa satu orang yang tunduk, satu orang yang patuh, satu orang yang rendah hati. Aku goncang pokok tadi, hampa tengok ada daun-daun dia luruh. Bila daun-daun dia luruh, itulah kalau sekiranya hampa pergi ambil wuduk dalam keadaan yang hampa tak buat apa-apa, kemudian hampa ambil wuduk dengan baik, dengan kemas, dan kemudian hampa melakukan 2 rakaat sembahyang, 2 rakaat, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan luruhkan dosa-dosa seperti mana luruhnya daun-daun daripada pokok-pokok. Begitulah juga kalau sekiranya hampa berselawat ke atas aku, Nabi kata, berselawat ke atas aku ni boleh menyebabkan luruhnya dosa-dosa yang telah hampa lakukan. Kita ni tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita ni buat dosa dalam keadaan sedar dan tak sedar. Ada dosa yang kita buat dalam keadaan sedar dan tak sedar. Berbeza dengan kita, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni Allah Subhanahu Wa Taala dah janji dah, dia ni manusia yang tidak buat maksiat kepada Allah. Dia ni qad ghafarallahu ma taqaddama min zambi. Dia satu makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu dan akan datang. Nah, kita ni tuan-tuan banyak dosa. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dicucikan hati dia ni. Tengok masa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Yang kita tahu perkampungan tu adalah kampung Halimatun Sa'diyah. Halimatun Sa'diyah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusu. Dan bila sampai saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pokok-pokok tumbuh segar. Bumi bumi Bani Sa'ad yang tandus pada ketika itu Allah jadikan subur. Kambing-kambing ni semua penuh, uncang-uncang kambing ni penuh dengan susu. Kalau tengok dalam Rahiqul Maktum dan Fiqhus Sirah diceritakan begitu. Dan kemudiannya apa berlaku selepas itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada dia, dicucikan hati dia dengan air Zam-Zam. Kita tuan-tuan, macam mana kita nak cuci hati kita? Dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba wa suqila qalbuhu wa in ada zida fiha. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi kata sesungguhnya seseorang hamba itu tak boleh lari daripada melakukan kesalahan dan kesulitan. Maksudnya dia akan buat salah pada siapa-siapa pun. Tak boleh lari. Kadang-kadang salah pada diri sendiri, kadang salah pada Allah, kadang salah pada manusia, pada ahli keluarga dia, pada anak dia. Kemudian dia, Nabi SAW bagi panduan sebab kita ni tak boleh. Nah, kalau dibelah, contoh walaupun hari ini kita ada pakar bedah, kita ada alat canggih boleh bedah, kemudian keluar hati cuci, tak sama macam Nabi. Tak sama sebab apa? Nabi hati dia dicuci oleh Zam-Zam, air Zam-Zam bukan cuci dengan zat air tu, tapi sebenarnya dicuci oleh batin air itu sendiri. Sebenarnya dicuci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditambah iman, dimasukkan cahaya iman di dalam hati Nabi. Kita tuan-tuan macam mana nak cuci hati kita? Dengan wastaghfara, wa taba wa suqila qalbuh, dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa suqila qalbuh, dan kalau sekiranya kita ulang, kita buat pula, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata pada ketika itu akan dititik lagi pada hati kita dengan titik-titik hitam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah pada satu hari esok, wa kulluhum atihi yaumal qiyamah farda. Kita semua ni akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sebatang kara seorang diri. Hari ini kita berkesempatan, kita masih lagi ada orang-orang yang boleh bantu kita. Kita masih lagi ada orang-orang yang boleh mendoakan kita. Kita masih lagi ada kawan-kawan yang boleh menegur kita. Jangan sampai satu masa esok bila kita sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan seorang diri dan kita tidak boleh mendapatkan syafaat
daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempena sambutan bulan Maulidul Rasul ini, sama-samalah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi, sama-samalah kita memperingati tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengok kepada berita kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri orang yang taat pada Allah, manusia pilihan Allah yang disebut sebagai a'zamu khalqillah. Dia pun sewaktu menghadapi sakaratul maut, sewaktu menghadapi sakitnya nak mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan, meringankan sakarat yang dikenakan ke atas dia. Bayangkan kita tuan-tuan, bayangkan kita yang akan masing-masing akan bertemu dengan malaikat Israel, masing-masing akan bertemu dengan kesakitan, masing-masing akan diuji dengan sakarat. Iblis laknatullah alaihim ajma'in, dia akan mengambil peluang yang terakhir. Dia akan berusaha sampai waktu yang terakhir untuk menyesatkan kita, walaupun pada ketika itu nyawa kita sudah berada di rengkuh. Dia akan main dan dia akan cuba menghasut kita supaya mati kita dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu sebagai sebuah sedikit tentang Maulid Rasul. Mudah-mudahan selepas ini tuan-tuan bolehlah balik dan rujuk cerita tentang Nabi, ambil tahu pasal Nabi. Ambil tahu pasal Nabi. Cerita bagi tadi, saya cerita tak habis. Saya pergi ceramah di satu sekolah. Kemudiannya bila saya tanya, dah dekat-dekat nak habis ceramah, saya tanya, bila kita cerita tentang 7 sunnah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh berjemaah dan sembahyang awal. Nabi tak sembahyang subuh pukul 8. Nabi tak sembahyang subuh pukul 7 suku. Nabi tak sembahyang subuh pukul 7.30. Nabi sembahyang awal. Yang jadi sedihnya bila saya tanya, tolong angkat tangan pelajar di sekolah menengah. Sekolah menengah yang ada pelajar ada lebih kurang 1,000 orang, 1,000 lebih. Bila tanya, berapa ramai di kalangan kamu yang sembahyang subuh? Tuan-tuan, agak-agak berapa orang? Kalau 1,000, berapa orang sembahyang? Agak-agak kejam. Agak-agak. Tuan-tuan nak tahu 6 orang sudah sembahyang. Saya ulang banyak kali. Angkat tangan, berapa orang yang sembahyang subuh? Mereka angkat tangan, 6 orang. Ulang sekali lagi, angkat tangan lain. Kok kita tak nampak. Angkat tinggi lagi. Angkat sampai rasa sakit ketiak. Kita angkat 6 orang. Cikgu-cikgu, ustaz-ustaz ada ni tunduk. Mereka bukan salah pun. Mereka bukan tahu. Tak ada duk sangka nak murid mereka sembahyang. Macam tu kita duk sangka anak kita sembahyang. Tak. Kemudian saya tanya berapa orang yang tak sembahyang subuh, pakai angkat tangan Nabi. Maksudnya 1,000 orang tolak 6 orang, dia ada 900 lebih tak sembahyang subuh. Maksudnya di satu tempat tu orang yang buat ibadat sembah Allah tu sikit saja, yang lain tak sembah Allah. Hampir sama kita dengan golongan jahiliah, golongan yang duduk di Mekah dulu, hak yang terima Islam ni sikit saja masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan Islam. Macam mana kita nak buat dan apa yang kita perlu buat? Apa kita perlu buat? Jadi sebab apa jadi macam tu? Sebab apa remaja kita, sebab apa anak-anak kita jadi macam tu? Tidak melakukan ibadat solat. Mungkinlah kalau tengok daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 5 ataupun 6. Kalau tingkatan 1 tu kita kata budak-budak hak baru nak besar. Macam mana pula tingkatan 2, 3 sampailah tingkatan 5 ni yang ada fikiran, yang boleh fikir, yang boleh tahu hak mana buruk baik, mereka ni tidak melakukan ibadat. Kalau sekiranya mereka ini ditakdirkan jadi pemimpin kita pada masa akan datang, mereka ini akan merosakkan dunia. Mereka ini akan merosakkan dunia. Sebab apa? Hari ini kita dimomokkan dengan macam-macam program yang tak baik. Tuan-tuan tengok dalam TV sudah. Dia buat program agama bagi berapa puluh ribu? 50,000 je. Tapi program-program artis, program-program maksiat, program-program iblis setan ni, berapa ratus ribu? 500,000. 500,000. Satu angka yang besar. Macam dalam TV lah. Dalam TV tengok program hak tanyalah ustaz tu ni buat tengah malam. Buat tengah malam hak kata tidur awal pukul 10 tidur ni pakai tak tengok.
Kan? Pakai tak tengok. Nah, wrestling buat awal ke-10, wrestling buat awal ke-10. Kan? Kemudiannya hak gambar-gambar apa dah hari tu ni? Hari tu ni buat gambar-gambar Mr. Arrogant. Habis rosak anak kita, isteri apa semua pekat mata bila tengok Arrogant tu lah. Rating sampai naik. Bila bandingkan dengan program agama, rupanya hak ni lebih dapat sambutan. Yang tu jadi dalam masyarakat kita. Sebab tu kita jangan heran pasal apa anak kita tak sembahyang subuh. Pasal apa anak-anak remaja kita ni tidak melakukan ibadat sembahyang subuh, hampir satu sekolah tak sembahyang. Hampir satu sekolah. Ni satu petanda yang tidak baik. Sebab itulah bila Allah Subhanahu Wa Taala diceritakan satu kisah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar, tiba-tiba mai seorang badui. Badui ni langkah masuk dalam masjid. Duduk tengah Nabi mengajar, badui ni langkah masuk. Langkah-langkah masuk badui ni, kemudian badui itu tanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Tengah-tengah Nabi mengajar, langkah masuk badui, badui ni terus tanya, "Bila berlaku kiamat ya Rasulullah?" Jadi sahabat yang ada di sekeliling Nabi ni rasa tak puas hati lah, macam satu perkara yang tak ada. Satu lagi mereka duk anggap macam badui ni main duk perli Nabi. Dan Nabi ni pandai sangat duk cerita ni bila berlaku kiamat. Bila tanya mungkin sebenarnya badui ni, dia ni memang main daripada rumah dia. Dia main daripada rumah dia tu dalam keadaan memang niat nak tanya Nabi tu. Dia takut dia lupa siapa agama dalam diri. Ya, agama apa nama? Hak dia ulang nak cari kayu, nak cari kayu. Dia ulang banyak kali itu sebab dia takut dia lupa. Kan? Dia lupa. Sepak batu ya, di kedai nombor ekor, tekan nombor lain. Dia lupa punya pasal. Jadi dia ni pun sama, mai daripada jauh, mai daripada kampung dia ni, mai masuk dalam masjid, terus tanya Nabi, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan kemudian Nabi dengar apa yang ditanya oleh badui tadi. Selepas dia tanya badui itu, Nabi pun terus mengajak balik sampailah habis. Selepas habis itu Nabi tanya, "Aina sa'il?" Nabi tanya sahabat, "Mana dia badui yang tadi ni, orang yang tanya dekat aku tentang hari kiamat tadi?" Nabi tanya. Kemudian badui itu jawab apa? "Ha, ana ya Rasulullah." Kalau sahabat dia jawab apa? "Na'am ya Rasulullah." Tengoklah beza. Badui ni bukan kita dia jawab ha. Macam kita dia jawab ha, tu ambil daripada cerita badui ni lah. Orang panggil kan, orang tua kata jangan duk sebut orang panggil tu apa duk panggil ha. Mak panggil jangan duk sebut ha, ayah panggil jangan sebut ha. Ha sakiti. Sebenarnya ni cerita dalam hadis ada. Bila Nabi tanya aina sa'il? La aina sa'il? Nabi tanya. Kemudiannya dijawab oleh badui tadi, "Ha, ana ya Rasulullah." Badui itu jawab. Orang tak dia tak erti. Dia bukan orang educated, dia bukan orang mengaji. Hari itu baru main. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, antara tanda-tanda kiamat, antara dekat-dekat dah berlaku kiamat, Nabi kata, "Fadhiyatil amanah." Iaitu amanah disia-siakan oleh orang pemberi amanah yang diberikan amanah. Contohnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok dalam keluarga kita, seorang suami diamanahkan isteri dan diamanahkan anak-anak. Kalau sekiranya mereka ini tak ambil peluang untuk jadikan anak-anak dia anak yang soleh, dia tak ambil peluang jadikan isteri dia isteri yang solehah. Seorang pemimpin negara, kalau sekiranya dia tidak menjadikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia buat program-program ni dak, ni dak dia duk pergi menari lenggang kengkung. Tuan-tuan, pemimpin pergi menari lenggang kengkung, malulah. Dan satu pemimpin pergi menari lenggang kengkung, apa semua ni jadi malu. Ada orang tengok bukan jadi satu contoh baik. Kita tengok pun malu. Kalau negara lain tengok pun malu, sebab pemimpin kita lenggang kengkung. Dan orang suruh memimpin, orang suruh fikir macam mana nak selamatkan umat, macam mana nak selamatkan masyarakat. Dia pergi buat satu kerja yang tak ada manfaat, benda yang boleh menyebabkan dia ni dikira sebagai orang yang fadhiyatil amanah, amanah disia-siakan. Nah, yang tu sebenarnya kita nak kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang pemberi nasihat. Nabi SAW satu makhluk yang sentiasa berada dalam keadaan sentiasa memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat dan juga kepada manusia seterusnya sampai di zaman kita hari ini. Yang tu sebagai kita cerita sikit sebanyak tentang Maulid Nabi SAW. Dan kemudian kita sambung sikit. Hari ini, hari itu kita dah baca dan nak habis hari itu ni, tapi dah masa tak mengizinkan, jadi kita berhenti. Jadi balik kepada cerita Bani Salamah di dalam surah Yasin ayat yang ke-12.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan, segala kesan perkataan, perbuatan yang mereka tinggalkan, dan ingatlah tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab ibu suratan yang jelas dan nyata. Jadi di dalam tafsir ini didatangkan satu hadis cerita tentang orang-orang puak-puak Bani Salamah yang mereka ini pergi minta dekat Nabi SAW nak buat kemah. Nak buat kemah tepi Masjid Madinah sebab mereka nak main masjid payah. Kita tuan-tuan ada dekat rumah pun tak main, ada dekat masjid pun tak main. Hak pintu bertemu dengan syurah, bertemu dengan masjid pun tak main. Tapi puak-puak Bani Salamah ni mereka sedar bahawa satu kebaikan berada di rumah Allah. Dan satu kebaikan, kita bila jadi satu musibah baru kelang kabut, mai tsunami baru kelang kabut cari surau, cari masjid. Mai mak kita sakit, mai ayah kita sakit, baru cari masjid, cari orang masjid. Mai kita kena musibah, satu-satu musibah baru kita mai naik tangga masjid, nak cari rumah Allah. Nah, begitulah. Tapi berbeza dengan puak-puak Bani Salimah yang mereka ini bersemangat untuk bersama-sama mengimarah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW kemudiannya diceritakan dalam tafsir ni, ekoran daripada itu maka Bani Salimah kemudiannya ditegur oleh Nabi SAW. Nabi datangkan satu hadis yang Nabi sebut, Nabi kata, faqala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan bila Allah Subhanahu wa taala sebut wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atharakum tuktabu fala tantaqilu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bahawa maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya inna atharakum langkah-langkah kamu ditulis pahalanya dan janganlah kamu pindah. Bila Nabi kata la tantaqilu, jadi orang-orang Bani Salimah ni dengar pesanan Nabi. Orang-orang Bani Salimah ni ambil jalan, mereka ini tak jadi pindah. Dan kemudiannya ekoran daripada cerita itu maka Bani Salimah membatalkan hasrat mereka untuk berpindah. Namun begitu keadaan ini tidaklah bermaksud supaya semua muslimin tinggal berjauhan daripada masjid. Maksudnya bukannya daripada hadis ni menandakan kata kita ni semua boleh duduk jauh. Kalau boleh cari rumah, cari dekat dengan masjid. Nak cari dekat dengan masjid. Tapi ada juga tuan-tuan, ada orang yang tak puas hati. Bila ada kuliah subuh dia komplain, bila ada kuliah duha dia komplain. Bila ada orang buat program, buat menyanyi karaoke, rumah kenduri sampai dengar rumah dia sehari menyanyi karaoke ni sehari. Buat kenduri ni karaoke daripada pagi sampai petang. Daripada pukul 10 pagi sampai petang. Dia tak komplain. Dia tak komplain, dia boleh lena elok. Sebab dia ni setan dok monang lampuk ni. Sebenarnya setan dok monang lampuk ni sebab dia jadi gitu. Dia dengar orang mengajak pagi subuh, dia komplain. Dengar orang mengajak duha, dia komplain. Dengar maghrib, komplain. Tapi bila main menyanyi sehari tak ada apa, tak ada rasa apa langsung. Ni tanda kita memang kalau bedah tengok memang dalam perut dia setan dok monang, dalam hati dia penuh setan. Tak ada kebaikan dalam hati dia orang macam ni. Kami juga dia kata mencatatkan segala kesan buruk yang ditinggalkan. Seperti menggubal undang-undang yang menzalimi manusia atau menyusun dan menganjurkan program maksiat yang merosakkan pegangan agama Islam seseorang dan lain-lain lagi. Macam mana tuan-tuan, masyarakat hari ini ada orang yang tak beriman, yang tak faham tentang undang-undang Islam. Bila dia tengok hukum, contohnya hukum hudud yang dilakukan di Mekah lah ni. Jadi bila tunjuk contoh, dia kata nampak ganas, dia kata Islam ni ganas. Tapi sebenarnya hukum tu Allah yang buat. Allah lebih tahu. Allah buat kita, bila dia buat hukum sesuai dengan kita. Kita jangan komplain. Kita bukan tahu lebih-lebih Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya bisa cerita dulu lah, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mata kita sama besar, lebih kurang dah. Allah tak jadikan satu mata kita besar pirin, satu lagi mata kita Allah jadikan kecil ya, macam mata ikan keli. Allah tak jadikan telinga kita ni besar, satu telinga besar pinggan tambah, satu lagi telinga kita kecil saja. Kan? Allah tak jadikan kaki kita sebelah panjang, sebelah pendek. Allah jadikan sama. Kecuali kita ada pila waris tu,
Aksiden kaki rengkak besi yang tu lain. Yang tu cerita lain. Nah, yang ni Allah jadikan macam tu juga kita, Allah lebih mengetahui. Dan bila program-program maksiat yang menjurus kepada zina, contohnya program yang kita tengok dalam TV, macam-macam program yang mereka buat, nama cari bintang, mencari bintang. Itu bukan satu program baik. Itu bukan mencari bintang, mencari bahana, mencari bala. Patutnya dia kena tukar nama, mencari bala Tuhan. Nak kena buat, kena tukar program tu. Jangan cari bintang. Kemana mereka ni hanya bersinar atas dunia, bersinar di kalangan ahli-ahli maksiat. Tapi mereka ni tidak bersinar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita takut, tuan-tuan. Dan kemudiannya maka barang siapa yang menyebarkan kebaikan dan meninggalkan kesannya kepada orang lain, ia akan mendapatkan pembalasan yang baik. Dan barang siapa yang menyebarkan keburukan dan meninggalkan kesannya kepada orang lain, sama ada dalam bentuk hiburan, pakaian, tulisan, maka ia akan dihisap ke atasnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jarir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, rawahu Muslim. Satu hadis yang telah diriwayatkan oleh seorang sahabat, nama dia Jarir bin Abdullah. Jadi Nabi SAW telah bersabda, man sanna fil Islam, iaitu barang siapa yang menggalakkan di dalam Islam sesuatu yang baik, nah, sunnatan hasanatan, baginya falahu ajruha, maksudnya baginya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pahala kebaikan. Dan pahala orang yang beramal dengan kebaikan itu selepas pemergian, yang maksudnya kalau satu orang yang buat, contohnya macam program maulid. Kita buat program maulid ni dibuat oleh ulama-ulama dulu. Jadi kita sambut sampai hari ini, sambut dalam keadaan mengikut syariat Allah. Kemudian orang yang buat tu dapat pahala. Saya nak contoh satu masjid, saya pergi mengajak, contoh pergi mengajak masjid tu, depa panggil hari tu malam Jumaat macam malam ni. Pergi mengajak, kemudiannya mereka pun habis mengaji, kemudian dia bercerita, ustaz, dia kata kami ni sebenarnya lama dah tak buat kuliah apa semua ni. Sebab apa? Dulu ni tiap-tiap malam Jumaat kami buat bacaan Yasin, baca secara berjamaah, kemudiannya kami sembahyang hajat. Tapi kemudiannya timbul di kalangan jemaah ni, dia kata hak kami duk buat ni satu benda sana, satu benda bid'ah, Nabi tak buat kan. Kemudian kata pula kami ni kena masuk neraka, jadi kami pun takut. Jadi peliklah baca Yasin masuk neraka kan. Hak petikan nombor ekor maka ayat itu masuk syurga. Jadi pelik kan? Kemudiannya kami pun jadi tak berani. Malam hak selepas itu kami tak buat mengaji pun. Lepas sembahyang maghrib duduk sembang, sambil mula-mula sambil lepas sembahyang tu duduk kena ayat rokok daun. Sambil kena rokok daun, kena rokok sembang apa semua ni, bang isyak sembahyang isyak. Minggu seterusnya pun sama juga macam tu juga. Kami buat macam tu juga. Kuih-kuih lama ada kawan dah duduk order ayat ketum mana-mana tu, duduk main. Jadi tiap-tiap malam Jumaat sambil kena ayat ketum, dia kata pasal bertenaga. Dia kata tak keduh kena tom jam lah malam Jumaat ni, hang kena ayat ketum tak apa dah. Kan? Jadi lama-lama duk fikir ustaz. Dua-dua ni benda bid'ah. Baca Yasin pun bid'ah, Nabi tak baca, tak buat secara kumpulan. Kan minum ayat ketum dengan kena rokok daun pun bid'ah juga. Fikir-fikir balik yang ni hak mana yang lebih baik. Jadi kami mula buat kalau selang-selang. Datang malam minggu ni kami buat baca Yasin, malam minggu sekali lagi kami buat pula panggil buat kuliah. Kata terus apa fikir hak mana bagus. Kan? Tak lama esok ni Tok Imam jadi imam pun, Tok Imam mabuk ketum lah. Kan? Kalau duk biar lama-lama jadi begitu. Nah, Nabi sebut dah di dalam hadis, Nabi kata sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha. Maksudnya siapa yang buat satu benda baik dan dia tinggalkan, maka selepas pemergian dia tetap dapat pahala. Nah, dia tetap dapat pahala. Mungkin kita ni orang tak ada duit, orang tak banyak duit nak bersedekah, nak beli tanah wakaf apa semua ni tak ada duit. Tapi mungkin dengan amalan yang kita tinggalkan, kebaikan yang kita tinggalkan,
Nah, kita ajak masyarakat jadi baik, kita buat satu program baik, dan selepas itu masyarakat ikut, kita akan berterusan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu taala. Begitulah juga Nabi sebut, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang juga mereka ini buat satu benda kejahatan dan mereka tinggalkan di dalam masyarakat. Contohnya sambutan tahun baru, siapa mula buat? Nah, sambutan tahun baru hak hala ikut Yahudi, ikut Nasrani, ikut Barat ni, siapa buat? Pok ni tinggal generasi ke generasi. Kalau kita pun sama, bila sambut sama, duk sonok sama, tembak bunga api apa semua ni, jadi kita sonok. Pada ketika tu kita menjadi penyumbang, dan kalau generasi selepas itu ikut, kita pun sama akan terimalah dosa sampai esok ni, sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau nak tahu macam mana keadaan ahli neraka, bukan satu benda main-main. Allah Subhanahu wa taala jadikan ahli syurga ni elok. Allah Subhanahu wa taala jadikan ahli syurga ni cantik. Allah Subhanahu wa taala jadikan ahli syurga ni indah. Nah, sedap mata tengok, baik-baik, rupa parah, cantik, nampak sopan, berakhlak. Tapi berbeza Allah Subhanahu wa taala jadikan ahli neraka. Orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai ahli neraka, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli neraka ni, dia ni bentuk rupa macam masai, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini besar-besar. Contohnya kalau orang tu kurus macam tu juga, tapi dia jadi besar. Nah, kulit dia ni diceritakan dalam Sahih Muslim, diceritakan kulit dia saja tebal dia 40 hasta. Kulit saja tebal 40 hasta. Bila ditanya kepada Nabi SAW, pasal apa mereka ni dijadikan oleh Allah jadi besar-besar ahli neraka ni? Adakah sebab neraka tu luas? Adakah sebab neraka tu ada banyak tingkatan? Allah Subhanahu taala jadikan begitu supaya Nabi kata supaya orang-orang yang diazab oleh Allah, dia akan rasa sakit dia tu berpuluh-puluh kali ganda sakit dia. Supaya dia ni bila jadi besar, dia akan rasa lebih sakit. Sebab tu tuan-tuan, bila kita lihat kepada azab yang telah dijanjikan, yang telah disebutkan oleh Allah, seperti mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu taala sebut, yursalu alaikuma syuwazun wa nuhasun minna. Yursalu alaikuma syuwazun wa nuhasun minna. Ada dua golongan yang dihantar oleh Allah Subhanahu taala masuk dalam neraka, iaitu siapa dia? Manusia dan juga iblis, jin. Yursalu alaikuma syuwazun wa nuhasun minna. Kemudian mereka ini pula bila masuk dalam neraka ni, kemudian dituangkan tembaga yang telah dididihkan. Allahu akbar. Kita ambil lilin, tak percaya, balik ambil lilin, titik masuk dalam mangkung. Ambil lilin, kemudian suruh bini tolong titik sat, titik tangan lidah tengok asal tengok. Kan terai rasa tengok. Sebab tu apa cerita itu apa Mak Ali bekas peninjuk. Mak Ali ni kira dia ni kira kaki tubuh. Cakap penumbuk kita ni mungkin dia renyih gitu. Kan tak ada masalah apa. Kan? Tapi dia ni cerita dia pergi mana dia suka bawa peti api. Bukan nak sejohor dah. Dia bawa peti api supaya apa? Bila dia rasa nak buat maksiat, dia ambil peti api tu, dia akan cucuk jari dia. Cucuk, kalau dia tak boleh tahan panas, dia tak akan buat maksiat. Pasal apa? Sebab api dunia ni pun dia tak boleh tahan. Tu antara orang-orang yang nak jadi baik. Dia ambil contoh kita tu setiru lah. Kita habis dah ni, kita bawa peti api, tiru macam lah. Kita main mengaji, kita dengar kuliah, kita dengar hadis Nabi, kita dengar Al-Quran. Sebab Nabi janji dah, kalau sekiranya kita pegang kepada Al-Quran, pegang kepada hadis Nabi, kita tidak akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Dan kita tak akan jadi seperti mana iblis, yang dia ni hanya berdoa untuk orang lain, tapi dia tak berdoa untuk diri dia. Kita pun sama tuan-tuan, kita kena rasa yang diri kita ni banyak dosa. Kita kena rasa yang diri kita ni lemah. Kita kena rasa diri kita ni hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, barulah kita sentiasa duduk berada dalam keadaan sentiasa untuk jadikan diri kita ni lebih baik. Bila mai sambut sampai dalam bulan Maulid Rasul ni, kita ingat adakah kita telah lakukan 7 sunnah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun awal dan kemudian Nabi solat malam. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kalau kita tak boleh buat hal lain, kita boleh melakukan sunat taubat. Kita boleh melakukan sunat hifzul iman supaya dipelihara iman kita. Kemudian Nabi SAW baca Quran, kita baca WhatsApp, kita baca Facebook, mungkin pergi cari telefon lah. Nah, tengok Facebook, tengok WhatsApp kita.
Kemudiannya Nabi SAW pergi semayang berjemaah di masjid. Tapi kalau sekiranya kita hak kerja jauh, ada yang ada sampai Pulau Pinang no, tak boleh nak jemaah di rumah pun memadai dah. Karena di rumah pun tak apa. Janji kita sentiasa jaga solat berjemaah. Kalau sekiranya tak ada kuliah di surau ni, kita ambil kesempatan satu waktu kita ajak anak-anak kita melakukan ibadat solat. Nah, kita train anak-anak kita ambil berat masa semayang. Kita selalu duk marah kat anak kita kalau tak baca buku. Tak baca buku, tak ikut jadual, kita marah. Tapi bab semayang kita tak ambil berat. Bab semayang kita tak jadikan perkara utama di dalam kehidupan kita. Sedangkan Nabi SAW yusalli hatta tarima qadamahu. Nabi semayang sampai bengkak kaki dia. Nabi solat sampai bengkak kaki dia, walaupun dia ni dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya yang keempatnya, Nabi SAW semayang sunat duha, tak tinggal semayang sunat duha. Walaupun Allah Subhanahu wa taala janjikan rezeki, walaupun malaikat dia sampai tanya Nabi, nak tanya Nabi bukit mana nak minta supaya ditukarkan jadi mai. Tapi Nabi pilih menjadi Nabi yang fakir. Nabi pilih menjadi Nabi yang miskin. Nabi pilih menjadi Nabi di kalangan orang-orang yang miskin. Kemudiannya Nabi SAW sentiasa bersedekah. Tengok dalam satu riwayat hadis, Nabi SAW tak akan tidur selagi mana dalam rumah dia tu ada makanan. Ya, ada makanan. Tapi kalau di rumah kita jintan putih apa semua tu, halia tak payahlah. Sekali tiap malam duduk sedekah jintan putih, halia, bunga lawang, bunga cengkeh. Jadi kalau lah ni cerita makanan. Kalau ada makanan, kita sedekah. Buat macam mana Nabi buat. Jangan duk taruh sampai basi berkulat duk dalam sini. Kita taruh macam tu. Punya kedekut tak bagi kat orang. Rasa macam boleh makan semua. Tiba-tiba tak boleh makan. Jadi reput, jadi rosak habis dalam rumah kita. Kemudian Nabi SAW sentiasa jaga wuduk. Kita faham jaga wuduk ni, tahan wuduk. No, semayang subuh sampai ni, maghrib, isyak ni, duk ada wuduk ni. Tahan ni, pakai pampers main-main. Pakai pampers. Tanya siapa ni? Awak nampak hang kungkok tu baik kan? Dia takut tahan wuduk. Nabi bukan ajak tahan wuduk, Nabi suruh jaga wuduk. Maksudnya kalau kita batal wuduk, kita sentiasalah cari jalan supaya memperbaharui wuduk kita. Dan tiap-tiap kali kita perbaharui wuduk, semayanglah sunat 2 rakaat seperti mana Nabi sebut dalam hadis tadi, kan akan gugur dosa-dosa kita seperti mana bila digoncangkan pokok akan luruh daun-daun kering. Luruh daun-daun kering macam itulah kalau kita ambil wuduk, kemudiannya diampunkan dosa kita. Dan kemudiannya yang terakhir, Nabi SAW sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama seperti di dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata alizu ya zal jalali wal ikram. Jadi ambillah kesempatan, ambillah masa kita naik kenderaan ke, kita buat apa-apa, kita sebutlah ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna